Salam sejahtera, salam perpaduan hari ini kepada semua murid tingkatan 5. Okey. So, bersama Cikgu Chu lagi hari ini, kita akan tengok tajuk ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, sebelum ni kita dah tahu konsep ataupun takrifan berkenaan dengan uh, kedaulatan. Lepas tu kita dah baca pandangan tokoh dan jenis kedaulatan. So hari ini kita akan pergi ke ciri-ciri negara yang berdaulat. So ini indeks dia, indeks untuk nota anda. So ciri-ciri negara yang berdaulat ini mempunyai 4 perkara. Kalau tak ada 4 perkara ini, maka negara itu tidak dianggap berdaulat, iaitu kuasa penuh terhadap pemerintahan dalam sesebuah negara. So, yang pertama mempunyai pemerintah, yang kedua ialah mempunyai sempadan, yang ketiga mempunyai perundangan dan seterusnya mempunyai rakyat. So, keempat-empat ini penting untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Okey, ciri yang berkaitan dengan negara yang berdaulat. Okey, so kita akan go through. Setiap negara mempunyai ataupun bebas dan merdeka mempunyai ciri tertentu bagi menentukan kedaulatan. Okey, mempunyai ciri tertentu iaitu 4 perkara yang cikgu sudah cakap slide sebelumnya. Negara kita turut mempunyai ciri yang menjadi identiti. So kita ni rakyat Malaysia. Ciri negara yang berdaulat ialah mempunyai pemerintah, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat yang menjadi negara kita sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Kalau tak ada 4 ciri tersebut, maka negara kita tidak akan wujud. Contohnya pemerintah. Okey, pemerintah di negara kita ini kita boleh lihat ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Pahang sekarang, dan ketua kerajaan dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, sempadan of course, perundangan iaitu perlembagaan kita, semua masyarakat kena ikut, di mana tidak kira pemerintah ataupun rakyat, dan yang terakhir ialah rakyat. Next, mempunyai pemerintah. Mempunyai pemerintah. Pemerintah negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan, keamanan, pertahanan dan ekonomi. So kita boleh lihat di sini, kita dapati negara kita ini dijaga dengan baik dan lahir negara yang berdaulat dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong dan ketua kerajaan ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menangani pandemik COVID-19 ini. So pemerintahan ini dijalankan secara teratur. Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja ada kuasa untuk memerintah tetapi masih terikat dengan undang-undang tertinggi ataupun perlembagaan, dan rakyat ada kuasa untuk memilih pemimpin di negara tersebut. So, ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ini ialah kumpulan menteri yang telah dilantik oleh Perdana Menteri untuk memimpin negara. So contohnya kita ada Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, Menteri dalam hal Ewan Negeri, Menteri Pengangkutan dan lain-lain lagi. Okey, raja berperlembagaan. Apa yang maksudkan raja berperlembagaan? Raja berperlembagaan bermaksud pemerintah beraja mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. Maksudnya di sini raja tidak boleh bertindak sesuka hati untuk memerintah negara ataupun mentadbir negara. Terdapat 3 institusi beraja yang disebut dalam perlembagaan persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong, iaitu ketua negara peringkat persekutuan, dan dibantu oleh institusi beraja pada peringkat negeri dan majlis raja-raja. Majlis raja-raja ini bermaksud dalam majlis tersebut ada
9 raja untuk membincangkan hal-hal negara yang terikat dengan perlembagaan. Okey, demokrasi berparlimen pula ialah demokrasi berparlimen bermaksud demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan raya. Okey. Mempunyai sepadan. Sepadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sepadan darat, air dan udara dengan negara jiran, iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Okey, kita lihat kepada peta dunia. Kita ni umpama dalam kepulauan sebelah kiri, kanan, atas, bawah ada negara yang berkongsi sepadan bersama. Sepadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa. So ini kita boleh lihat pandangan tokoh iaitu mantan ketua Hakim Negara. Dia menyatakan diiktiraf oleh PBB. Inilah bermaksudnya. Penetapan sepadan memudahkan urusan pemerintah, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara. So apabila ada sepadan, urusan pemerintahan, pentadbiran, ketahanan ataupun ekonomi negara kita ini terjamin. Okey, mempunyai perundangan pula. Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Sistem perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. So penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan, melindungi rakyat. Asas kepada sistem perundangan negara kita membantukan perlembagaan persekutuan. Semua masyarakat kita ni kena ikut perlembagaan persekutuan. Parlimen bertanggungjawab mengubah dan menentukan sistem perundangan negara kita. So bertanggungjawab untuk membuat, sebenarnya mengubah ni membuat dan menentukan sistem perundangan negara kita. Seperti sebagaimana contohnya kita boleh lihat di sini, pada masa yang terdekat kita dilanda pandemik COVID-19. So kita ada SOP untuk memastikan COVID-19 itu semakin tidak berleluasa di negara kita. Okey, mempunyai rakyat. Rakyat merupakan penduduk di sesebuah negara. Rakyat terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. So rakyat ini dia mesti mengikuti apa yang pemerintah sudah buat. Contohnya dasar, pentadbiran, keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. So rakyat ni terikat kepada undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan oleh pemerintah. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu pelbagai kaum itu ialah majoriti kaum di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Dan Bumiputera juga. Agama dan adat resam. Mereka disatukan melalui satu bahasa, kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. So berkongsi bahasa, iaitu bahasa kebangsaan. Negara kita sangat unik sebab negara kita ini terdiri daripada berbilang bangsa. So untuk memastikan masyarakat bersatu, kita ada satu bahasa, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, dan juga kebudayaan Malaysia, rukun negara. So ada 5 prinsip rukun negara semua, serta identiti nasional yang sama. Bermaksud kalau orang tanya kamu ni bangsa apa, kamu kena balas balik, saya bangsa Malaysia. Dan kaum Cina ke, kaum India ke, kaum Melayu. Okey, kesimpulannya, ciri negara berdaulat menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai identiti yang unik. Sangat unik di Malaysia. Sangat unik disebabkan oleh negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan bahasa. Tapi kita masih boleh hidup secara aman disebabkan kita sentiasa mematuhi undang-undang
dan mengikut prinsip rukun negara. Sepanjang masa, kita perlu memahami betapa pentingnya menjiwai dan mempertahankan identiti negara agar negara luar menghormati kedaulatan Malaysia. Of course, we should support Malaysia. Kalau kita tak support Malaysia, siapa lagi nak support? Nak harap orang asing untuk membangunkan negara. Itu tidak akan mungkin terjadi. Okey, cikgu harap kamu belajar sendiri dan melakukan pembacaan tambahan. Dan itu saja. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.